Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan tuan-tuan dan puan yang dimiliki kasihan, Encik Syafiq Amani dan semua yang hadir pada pagi yang mulia ni. Mudah-mudahan ada peluang untuk kita sama-sama buat sedikit muhasabah diri. Ya. Ahlan wa sahlan Syida, Rafi'ah, Haji Hamidah, ahlan wa sahlan semua. Pagi ni saya nak ajak tuan-tuan untuk renungi daripada kitab Ihya Ulumuddin. Ringkasan kepada Ihya Ulumuddin pagi ni tajuknya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ia adalah ringkasan kepada kitab yang sangat mulia, yang sangat hebat, namanya Ihya Ulumuddin, yang telah saya bawa beberapa kali kitab ini. Jadi pagi ni saya nak ajak tuan-tuan untuk mengenai satu aspek, satu perkara yang berkaitan dengan setiap kita, iaitu tentang taubat, syarat dan rukun taubat serta perkara-perkara yang berhubungan dengannya. Berkata pengarang, moga Allah merahmatinya, ketahuilah bahawa dosa merupakan penghalang antara seorang daripada apa yang dicintai olehnya. Berpaling dari sesuatu yang menjauhkan diri yang dicintai, hukumnya adalah wajib. Maka semua itu akan dapat direalisasi bila adanya ilmu, adanya nadam, iaitu penyesalan, adanya azam, iaitu keinginan yang kuat. Seseorang dapat meninggalkan dosa, Zainal Ahmad, Ustaz Zawi Ghazali, Muhammad Syaizan, Hamidah Abdullah, Rahmat Hidayat. Seorang itu dapat meninggalkan maksiat dengan cara nombor satu, dengan ilmu. Nombor dua, dengan penyesalan. Yang ketiga, dengan keazaman. Ilmu, kemudian penyesalan, keazaman untuk tidak melakukannya. Demikian kata Imam Ghazali dan Ihya Ulumuddin. Tetapi selama seorang tidak tahu bahawa dosa yang membuatnya jauh dari perkara yang dicintai dan tidak pula menyesali, bahkan tidak menjauhi, maka dia tidak akan kembali kepada kebaikan. Jadi kalau seseorang itu tidak ada ilmu, dia tidak punya keazaman, tidak punya penyesalan terhadap dosa yang dia buat, maka dia akan berkali-kali melakukan maksiat itu. Allah telah memerintahkan kita untuk taubat sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu kepada Allah, wahai sekalian orang beriman, supaya kamu beroleh kejayaan. Begitu juga Allah menjelaskan surat Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai sekalian orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Lagi Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang bertaubat dan Allah cinta kepada orang yang menyucikan dirinya. Taubat berarti daripada dosa-dosa hati, dan tatahur ataupun taharah ni daripada perkara-perkara kotor dari sudut fizikalnya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebut daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi bersabda, Allahu asyaddu farhan bi taubati 'abdihi al-mu'min min rajulin fi ardi dawiyatin muhlikatin ma'ahu rahilatuhu alayhi ta'amuhu wa syarabuhu fanama fastayqaza wa kadzahabat wa talabaha tadrakahu al-'atash thumma qala arji' ila makani alladhi kuntu fihi fanam hatta amut fa anamu hatta amut wa wada'a ra'sahu ala sa'idihi liyamut fastayqaza wa 'indahu rahilatuhu 'alayha zaduhu wa ta'amuhu wa syarabuhu Fallahu asyaddu farhan bi taubatil 'abdil mu'min hadza bi rahilatihi. Allah lebih gembira berbanding dengan seorang manusia yang pergi ke padang pasir membawa untanya, dan di atas untanya itu dimuatkan dengan keperluannya seperti makan, minum, pakaian, apa sahaja yang terdapat di atas unta itu. Tiba-tiba dia kerana keletihan yang amat sangat, dia pun tertidur di padang pasir tersebut. Tuan-tuan, terima kasih kerana hadir. Jangan lupa untuk share pada tuan-tuan kita yang lain. Tolong ambil peluang untuk share dengan sahabat-sahabat kita. Mungkin dalam perjalanan ke tempat kerja, mungkin sedang berehat, malam tadi qiyamul lail sebagai contohnya, mungkin boleh dengar sikit. Bagi tuan-tuan yang mungkin menyiapkan anak-anak untuk ke sekolah, kalau ada sekolah, maka ambillah peluang untuk mendengar tazkirah ini. Tolong panjang-panjangkan, cija-cija. Azalia Zainal, Nora Fida, Muhammad Fadli Ahmad. Terima kasih. Kalau ada peluang tolong share video ni kepada teman kita yang lain. Jadi dalam hadis ini Allah memberikan tamsilan, Nabi memberikan tamsilan bahawa Allah lebih gembira dengan taubatnya seseorang kita daripada melakukan dosa, jika nak dibandingkan dengan gembiranya seorang hamba, seorang lelaki yang pergi ke padang pasir untuk satu pemusafiran, dia kepenatan, dia berehat, dia turun dari untanya.
Tiba-tiba dia tertidur, bangun daripada tidurnya, dia dapati unta tersebut telah pergi. Sedangkan hukum akalnya, pergantungan, survival dia bergantung kepada air, pada makanan yang terdapat di atas unta itu. Unta itu telah pergi. Jadi bila perkara ini berlaku, dia pun mencari unta dan akhirnya tak jumpa. Dia balik semula ke tempat dia tertidur tadi dengan harapan unta itu datang. Kalau tak datang pun tak apalah, aku duduklah sini sampai mati. Tiba-tiba ketika dia sedang duduk di situ, kembalilah untanya. Untanya dalam keadaan membawa semua muatan yang ada di atasnya. Gembira bukan kepalang. Tetapi Allah lebih gembira dengan bertaubatnya seseorang hamba dari dosa-dosanya, nak dibandingkan dengan kegembiraan seorang lelaki ini yang untanya kembali ketika dia merasakan maut sudah pun mendekati. Jadi hadis-hadis tentang taubat ini sangat banyak. Demikian halnya dalam ijma' para ulama'. Kerana dosa-dosa mampu menjauhkan diri daripada Allah. Dosa akan mengakibatkan rezeki kita terhalang. Andai kita selalu mengalami ketidakcukupan rezeki, cubalah cek balik semula dosa-dosa yang kita lakukan itu menjadi penghalang kepada rezeki datang daripada Allah SWT. Kata Imam Ghazali, taubat itu wajib dilakukan secara terus-menerus. Kerana seorang tidak akan pernah luput dari melakukan maksiat. Kerana anggota tubuhnya, jika anggota tubuhnya luput dia melakukan maksiat, belum tentu hatinya terluput daripada dosa. Jika hatinya bebas dari semua itu, belum tentu dia terbebas daripada bisikan syaitan. Dengan cara membuat bisikan yang beraneka, yang mampu melalaikan dia daripada ingat kepada Allah. Tengok kata Imam Ghazali. Kalau kita ni anggota kita tak melakukan dosa sekalipun, yang mana benda itu mustahil, maka hati kita mungkin terdedah kepada bisikan-bisikan, perasaan-perasaan, ujubnya, sum'ahnya, riaknya, takabur dan sebagainya. Kalau hati pun selamat, kita tidak akan selamat daripada bisikan syaitan. Demikian kata Imam Ghazali, ya. Seandainya dia terbebas dari semua itu, belum tentu dia bebas daripada kelalaian, yang berarti kurang mengingati Allah. Kalau terbebas daripada anggota badannya, hatinya, kemudian fikirannya pun tidak ada gangguan syaitan, tapi dia tetap lalai daripada memenuhi hak Allah SWT. Semua hal itu adalah kekurangan. Jadi setiap individu tidak selamat daripada kekurangan ini. Karenanya setiap manusia berbeza-beza dalam kadar kemampuannya. Rasulullah pun bersabda, dosa itu perangkap bagi hati. Maka aku beristighfar kepada Allah dalam seharian sebanyak 70 kali. Sedangkan Allah telah menyatakan bahawa Nabi SAW ini bebas dari melakukan dosa. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah mengampunkan dosa kamu yang lalu dan yang akan datang, wahai Muhammad. Pun demikian Nabi kita SAW tidak berhenti daripada beristighfar sekurang-kurangnya 70 kali seharian. Tuan-tuan, sebelum terlupa, tuan-tuan, kita dah masuk ke 23 Ramadan. Tuan-tuan ada peluang untuk dapatkan kurma. Mana tahu stok tuan-tuan dah pun habis, dapatkan daripada Zazan Travel. Kami masakkan kurma premium namanya Ajwa, yang disabdakan Nabi SAW, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurru sumun lasirun. Siapa yang makan kurma Ajwa 7 biji setiap pagi waktu sahur contohnya, dia akan selamat daripada sihir dan juga racun. Alangkah banyaknya racun dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Kita beli makanan proses, sayur-sayur, ayam, apa, tak ada pilihan nampaknya. Kalau rumah besar, kawasan besar, boleh pelihara ayam sendiri. Pun pelihara ayam, biar awak pula yang makan, tuan-tuan. Jadi dapatkan kurma Ajwa supaya kita dapat kawal racun dan juga selamat daripada sihir dengan izin Allah SWT. Inilah dia kurma yang disabdakan Nabi punya kelebihan, itu namanya Ajwa. Dan kami juga di Zazan Travel ada kurma Mekjol. Kurma ni difirmankan oleh Allah dalam surah Maryam ayat ke-25, wa huzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyah. Wahai Maryam, gegarkan pokok kurma itu dan ambillah buah kurma yang jatuh sebagai rawatan untuk sakit engkau kerana melahirkan Isa bin Maryam. Inilah dia kurma yang dimaksudkan oleh Allah dalam surah Maryam ayat ke-25. Mekjol Palestin, tuan-tuan. Dapatkan daripada Zazan Travel. Tuan-tuan order, kami hantar ke rumah. Kena order cepat-cepat sebab dah dekat dengan waktu penghantaran, semua akan terlambat kerana dekat dengan raya, tuan-tuan. Kami juga ada birkah, iaitulah habatus sauda yang telah diproses dalam bentuk kapsul, mudah untuk dimakan. Memandangkan yang dalam bentuk minyak ataupun bijirin itu tak semua orang mudah untuk menggunakannya. Kami telah proses, tuan-tuan. Dapatkan daripada Zazan Travel. Belian tuan-tuan pada waktu ini dapat hadiah, hadiah buku, hadiah kurma. Dapatkan tuan-tuan, belilah birkah habatus sauda daripada Zazan Travel. Baik.
Seterusnya, Nabi SAW yang mempunyai jaminan keampunan dosa pun bertaubat kepada Allah sekurang-kurangnya 70 kali sehari. Jika baginda berbuat demikian, bagaimana kita yang banyak dosa pada hari ini? Jadi menceritakan tentang dosa, ketahuilah bahawa manusia mempunyai karakter dan sifat yang berbeza-beza. Namun dosa ini dapat dibataskan kepada 4 bentuk. Yang pertama, dosa yang bersifat rububiyah, dosa yang bersifat ketuhanan, seperti rasa sombong, rasa bongkak, suka untuk dipuji, disanjung orang. Ni dosa yang membinasakan, ia berkaitan dengan ketuhanan. Jadi pantang kita ni naik kereta hebat je, dah mulalah tak hormat orang, horn kat orang, parking mau bergaduh dengan orang. Kalau duduk kat apartment, bagi kita memang sikit semacam saja, jalan pun tinggikan hidung. Maka kata Imam Ghazali, dosa ini adalah dosa yang bersifat ketuhanan. Hanya Tuhan saja, hanya Allah sahaja yang bersifat dengan sifat keagungan, kesombongan, kehebatan, kemuliaan, kerana Allah SWT zat yang maha agung. Yang kita ni nak sombong kenapa? Maka dosa bentuk pertama kata Imam Ghazali adalah dosa yang bersifat ketuhanan. Merasakan diri lebih anggun, lebih hebat, lebih pandai, lebih cerdik, lebih cantik daripada orang lain, lebih hebat, lebih pangkat, maka kena dihormati. Ini sifat yang kita bertanding ataupun kita cuba untuk menandingi sifat Allah SWT, dan hukumnya haram. Haram, qaulan wahidan. Irman Adib, Abdul Ma, Zam Khamis, tolong share dengan teman-teman kita yang lain. Ramai sahabat-sahabat yang baru nampaknya dalam kuliah pagi ni. Alhamdulillah, syukur. Jadi Kak Long, Hamidah Abdullah, terima kasih. Baik. Yang kedua, sifat syaitaniyah. Birkah solat terbaik, terima kasih Kak Long. Yang kedua ialah sifat-sifat syaitaniyah, iaitu sifat suka iri hati, suka berbuat penipuan, suka berdusta, suka ambil kesempatan, suka berlaku curang, suka berbuat nifak, memerintahkan kepada kejahatan dan sebagainya. Ini sifat syaitan. Jadi sifat sangat licik, ambil kesempatan kat orang. Kalau pergi ke pejabat, punch in awal-awal pagi, kemudian tidur keluar. Ini sifat apa tuan-tuan? Ini namanya cunning. Ambil kesempatan kat orang lain, kat majikan kita. Kita rasa kita lah yang paling hebat. Setiap hari punch in pukul 7.30 pagi, orang masuk pukul 8, 7.30 pagi kita masuk. Tapi kita buat kerja tak soalannya? Ini apa penipuan tuan-tuan? Penipuan nampaknya. Habis macam mana nak buat Ustaz? Memang datang awal buatlah kerja. Takkan tak ada kerja kan? Kurang-kurang tuan sampah yang penuh tu pun boleh tolong makcik tu, tolong clearkan. Contohnya bilik air yang kotor pun boleh tolong bersihkan. Contoh. Tengok sejadah yang lama kepam dekat pejabat tu, dekat musala boleh bungkus-bungkus, balik nanti basuhkan. Mesti ada kerja. Mana boleh ada kerja tuan-tuan? Jadi sifat mengambil kesempatan ni hukumnya haram. Menipu namanya. Ini sifat syaitan. Datang ke pejabat, telefon kita tak angkat, kita buat kerja lain. Mungkin kita sibuk download apps untuk belian online ke, ikut perkembangan, tengok artis antarabangsa ke, tengok pakaian-pakaian baru nak raya ke. Sedangkan kita menggunakan waktu pejabat. Nampak tak tuan-tuan? Ini adalah sifat syaitan, mengambil kesempatan, menganiaya, menekan orang di mana boleh, mengambil kesempatan terhadap orang lain di mana ada kelompangan. Ini sifat-sifat syaitaniyah, kata Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, sifat bahimiyah. Bahimiyah ni adalah sifat senang kepada kejahatan. Juga lebih kurang macam syaitan, tapi kalau binatang ini, dia adalah mengikut kepada naluri dan syahwatnya. Tamak, memuaskan hajat perut dan kemaluan sahaja. Suka berzina, homoseksual, suka mencuri. Walaupun binatang tak buat homoseks tuan-tuan, tapi sifat ni dikaitkan dengan kebinatangan. Suka mencuri. Tengok seperti contohnya biawak masuk dalam rebahan curi ayam, contoh. Monyet panjat ke rumah, curi makanan orang. Ini sifat binatang sebenarnya. Tadi kita dah belajar sifat pertama yang dilakukan berkaitan dosa itu mencabar Tuhan. Namanya sifat dosa bersifat ketuhanan. Yang kedua, dosa bersifat kesyaitanan, keiblisan. Yang ketiga, dosa bersifat kebinatangan, bahimiyah. Zunub ma'asi bahimiyah, yang bersifat dengan sifat kebinatangan. Itu binatang ni suka menganiaya. Contohnya ayam yang kuat itu mukul ayam yang lemah. Contohnya kambing yang kuat tu menanduk kambing yang lemah. Maka ini sifat kebinatangan yang hadir dalam diri manusia yang menyebabkan dia menindas golongan yang lemah. Yang keempat, sabu'iyah. Ini lagi bahaya tuan-tuan. Tadi keempat sifat kebinatangan. Yang kelima ni sifat sabu'iyah. Sabu'iyah ni adalah sifat binatang buas.
seperti suka marah, berdendam, menyerang orang, simpan dalam hati itu. Bila sampai waktunya meletup, kerana dendam yang dipendam itu, tuan-tuan. Ini adalah sifat binatang buas. Tengok macam harimau, tengok macam singa. Sesekali kita ada peluang tengok dokumentari itu, bagaimana binatang-binatang buas ini punya tindakan. Ular yang ganas itu membelit orang. Jadi demikianlah juga sifat kebinatangan yang binatang buas. Tadi kebinatangan ni sifat kebuasan, binatang buas yang ada dalam diri manusia yang menyebabkan ia bertindak waktu ada peluang, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Adakah patut kita jadi ahli politik? Contoh ini cerita politik tempat lain lah, tuan-tuan. Kita jadi ahli politik di satu tempat, kita ambil kesempatan tak ada orang. Tanah itu nak diambil oleh golongan tertentu, korporat tertentu untuk buat tempat penapisan minyak. Kita yang jadi ahli politik berkuasa di tempat itu, kita tahu tanah akan diambil pada harga RM20. Kita wajibkan pihak minyak itu supaya ambil menerusi kita. Kita pau dekat bahagian itu RM15. Bagi pada rakyat yang miskin tu RM5 je. RM15 kita ambil. Bagi-bagi sama kita. Apa nama sifat seperti ini, tuan? Ini sifat binatang buas namanya. Ibarat ular, anaconda yang bahaya, yang membelit orang waktu diberikan peluang. Nyangkanya sepatutnya kita menjadi pemimpin, lihat di mana boleh mudahkan rakyat. Ni tak. Kemudian nak nampak baik sikit, pergilah buat doa selamat sikit, hantar orang pergi umrah beberapa orang. Padahal yang kita kebas ni, tuan-tuan, banyak. Minta maaf lah sebut perkara demikian. Memang tak syok nak sebut, tuan-tuan. Tapi apa nak buat, inilah sikap sebahagian daripada pemimpin yang tidak amanah, yang ambil kesempatan pada orang. Ini berlaku dulu-dulu, tuan-tuan. Dan sekarang dengan zaman teknologi, semua jadi pemimpin takut anda didedahkan masalah-masalahnya kepada khalayak. Jadi sikap kebinatangan seperti ini, binatang buas seperti ini, akan akhirnya menjerut diri kita sendiri. Takutilah, tuan-tuan, doa orang tak aniaya, tuan-tuan. Doa yang terzalim, tuan-tuan, dimuliakan Allah sekalian. Jadi ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita renungi. Kata Imam Ghazali, ketahuilah olehmu, dosa adalah berbentuk 4. Dosa melawan ketuhanan, sifat Allah SWT itu nak diambil. Sifat sombong, sifat menunjuk, sifat sum'ah. Kemudian sifat kesyaitanan, iaitu akan mengambil melicik, penipuan, penganiayaan. Yang ketiga sifat binatang. Binatang ni dorongannya adalah naluri dia, keperluan seksual dia. Yang keempat sifat binatang buas, yang mana menerkam, membelit, mengambil kesempatan terhadap orang lain, menganiaya orang. Ini namanya sifat kebinatangan, binatang buas, tuan-tuan, sabu ayah. Jadi pada diri manusia sifat bahimiyah lebih dominan, baru kemudian sifat sabu ayah. Jadi kata Imam Ghazali, ikut kajian beliau, sifat bahimiyah itu lebih dominan berbanding sifat sabu ayah. Jika kedua sifat ini berhimpun pada seseorang, maka akal akan hanya digunakan pada sifat syaitaniah saja, seperti ajakan untuk buat tipu daya, berdusta dan licik. Kata Imam Ghazali ini mendalam, tuan-tuan. Kalaulah sifat sabu ayah dan juga bahimiyah ini berkumpul, maka akal pun akan jadi seperti syaitan. Nampak macam baik, tapi dalam kebaikan itu sebenarnya adalah benda yang dibuat. Kenapa nampak baik sangat ni? Rupa-rupanya dalam kebaikan itu dia nak mengambil kesempatan terhadap orang, kerana akalnya telah pun dikontrol oleh syaitan. Dan kecenderungannya lebih pada sifat kehaiwanan, kebuasan binatang-binatang itu. Jadi 4 sifat ini merupakan induk dan muara dari setiap bentuk dosa. Tengok, 4 perkara ini menyebabkan, membawa kita kepada muara dosa-dosa, menjadikan kita menuju ke arah pelakuan dosa-dosa. Lalu dari sumber dosa ini menjalar ke semua anggota badan. Bila berada di hati, seperti kekufuran, sifat bid'ah, nifaq, dan senang pada benda-benda yang kotor. Sebahagian lain duduk pada mata, sebahagian pada pendengaran, sebahagian pada lisan, sebahagian pada perut dan kemaluan, sebahagian lagi pada kedua tangan dan kedua kaki, sebahagian pada seluruh tubuh. Di sini tidak perlu dihuraikan secara terperinci mengenai masalah itu kerana ia sudah jelas. Jadi bila sifat-sifat kebinatangan itu berkumpul di mata, maka suka untuk melihat benda-benda haram. Seperti binatang, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kerana orang yang seperti binatang ini, sikapnya seperti binatang, suka melihat kelakuan binatang lah. Perkara-perkara maksiat lakukan terang-terangan tanpa ada perasaan malu. Maka ni sifat-sifat binatang. Ada kalangan binatang itu yang malu untuk melakukan hubungan jenis di hadapan manusia. Ada binatang, tapi sebahagian besarnya tidaklah malu untuk melakukan demikian. Maka orang yang melihat sifat kebinatangan, melihat matanya ada sifat kebinatangan ini, maka
kecenderungannya pun jadi macam binatang. Dia tidak malu untuk menyebut dalam media sosialnya tentang kehidupannya, menunjukkan tentang auratnya. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi inilah dia penipuan dan juga sifat tipu daya syaitan yang berjaya menguasai manusia sebahagiannya. Selanjutnya, berbagai bentuk dosa itu terbahagi menjadi berhubung dengan hak-hak anak Adam dan sebahagian berhubungan dengan manusia. Kata Imam Ghazali, dosa itu sebahagiannya berkaitan dengan hak manusia dan sebahagiannya berkaitan dengan hak Allah. Dosa yang berhubungan dengan hak hamba, urusannya lebih berat. Berbeza dengan hak dengan Allah, kerana Allah boleh memberikan keampunan. Jadi dosa mana lebih berat? Dosa dengan Allah ke dosa dengan manusia? Kalau orang mati syahid, semayang, puasa, mungkin ada yang lompong, ada yang tak ditunaikan, Allah boleh ampunkan. Tapi kalau berkaitan hutang, iaitu sifat, iaitu dosa berkaitan dengan manusia, menanggung-nanggungkan bayar atau tak mau bayar, itu akan menyekatnya untuk masuk syurga. Jadi nampaknya, kata Imam Ghazali, dosa dengan manusia ni lebih sukar berbanding dengan dosa dengan Allah. Dosa dengan Allah boleh diampunkan olehnya, tapi dosa dengan manusia, jika ia tidak diselesaikan, ia akan tertangguh sampai ke akhirat, akan menyebabkan beban untuknya sampai ke akhirat. Baik, kecuali dosa yang bersifat syirik kepada Allah, maka itu adalah memang satu dosa besar yang tiada keampunan. Jadi berbagai bentuk yang lain, dosa yang lain. Ketahui dosa itu ada dua, dosa kecil dan dosa besar. Apa maksud dosa kecil, dosa besar, tuan? Yang Ghazali bawa dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya. Dalam hal itu terdapat banyak perbezaan pendapat. Tapi kalau kita lihat dari sudut hadis, ada 5 hadis yang menyebutkan tentang dosa-dosa itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibu asba'al mubiqat." Qalu ya Rasulullah, ma hunna? Qala syirku billah wa sihru wa qatlu nafsi allati haramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu mali yatim wa tawalli yawm zahfi wa qazfi al muhsanati al mu'minati al ghafilat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah dosa-dosa besar. Yang pertama iaitulah syirik pada Allah. Yang kedua sihir. Yang ketiga membunuh orang tanpa hak. Yang keempat iaitu makan riba. Yang kelima makan harta anak yatim. Yang keenam lari medan pertempuran. Yang ketujuh menuduh seseorang perempuan melakukan dosa besar, melakukan zina. Dalam hadis ini mengatakan menuduh perempuan, kerana lazimnya perempuan ini tidak punya protection shield macam orang lelaki. Orang lelaki biasanya punya kemampuan, biasanya, tapi tak menafikan bahawa tuduhan terhadap lelaki melakukan zina pun dosanya besar macam menuduh orang perempuan juga. Cuma penekanan diberikan kepada orang perempuan kerana maklumlah orang perempuan tidak kuat macam orang lelaki. Bayangkan kalau seorang perempuan itu berstatus ibu tunggal, kemudian orang memfitnahnya, sukar untuk dia mempertahankan diri, tuan-tuan, nak bandingkan dengan lelaki, ya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW telah pun menjelaskan, iaitu dosa besar ni, pertama syirik pada Allah, yang kedua antaqtula waladaka khasyata an yat'amaka, iaitulah kamu membunuh anak kamu sendiri kerana bimbang tak ada peluang untuk dimakan kepadanya, duit tak cukup, rezeki tak cukup. Yang ketiga, kata Nabi SAW, iaitulah dosa besar ini antuzani halilah tajarika, engkau berzina dengan wanita, seorang wanita yang punya hubungan rapat, lelaki yang punya hubungan rapat dengan kamu. Contohnya jiran tetangga, contohnya rakan sepejabat, jiran tangga, adik-beradik, berzina dengan ipar dua. Yang maknanya dosa ni dosa yang paling besar, tuan. Zina ni ada banyak kategori. Tapi zina yang paling besar adalah berzina dengan perempuan yang suaminya punya perhubungan dengan kita, punya perhubungan dengan lelaki tersebut. Jiran, adik-beradik, ada kemunasabah zina dengan kakak ipar, tuan-tuan, adik ipar, kan? Tapi kalau tersilap malam raya ramai sangat, seperti dibincangkan oleh para fuqaha, dalam rumah pun tak ada bilik yang lengkap, maka tidur-tidur tersilap pula adakan hubungan dengan kakak ipar atau adik ipar, contohlah, tuan-tuan. Tidur kat rumah mak mentua, ialah kakak ipar, adik ipar lebih kurang sama saja keadaannya, tak perasan malam-malam melakukan hubungan tersebut. Macam mana hukumnya, tuan? Ni para fuqaha dah jelaskan hukum. Juga ada kes yang dirujuk dalam kitab-kitab fikih. Orang itu dikahwinkan secara wakil daripada sebuah negara, kemudian pergilah ke tempat suaminya. Katalah suami dia belajar kat Universiti Azhar. Peristiwa ini berlaku di Tanah Melayu. Dua orang perempuan ini dikahwini secara wakil. Bapa mereka yang mengahwinkan perempuan tersebut. Bapa laki tu belajar kat Mesir tu, Azhar tu. Maka ayah laki tu mewakili anaknya berada di Universiti Al-Azhar untuk mengahwini gadis itu yang ada di Malaysia. Dan selepas dikahwini oleh dia yang berada di Azhar, dia tak tengok posisi itu, dihantarlah pergi ke Azhar.
datang beberapa orang perempuan ke Azhar dengan tujuan yang sama, mencari suami masing-masing. Yelah, zaman dulu mana ada media sosial, ada apa tuan-tuan. Asal tempat pun sama, cakap lebih kurang sama. Akhirnya tersilap pula. Yang A patutnya berkahwin dengan perempuan B, yang C, laki C berkahwin dengan perempuan D. Terbalik pula, laki A kahwin dengan perempuan D, laki B kahwin dengan perempuan C yang bukan isterinya. Contohnya tuan, faham tuan-tuan? Contoh ni betul-betul berlaku dalam kitab-kitab fikih dibincangkan. Tiba-tiba bila dah bersama, barulah perasa tersilap orang. Macamlah berada di malam, tidur di rumah mak mentua waktu malam gelap. Ketika tidur tertidur pula dengan kakak ipar. Tuan-tuan ni boleh kata sekalian. Sekarang dalam Islam hukumnya perempuan tersebut hendaklah beriddah. Ini bukan berzina, ini bukan berzina. Ini yang panggil al-watu bi syubha. Melakukan hubungan jenis secara syubha. Maka bila dah bersama, perempuan tersebut kena beriddah. Ya tuan-tuan, kena apa dipanggil, kena memastikan bahawa rahimnya suci daripada mengandung anak lelaki itu. Kalau mengandung, maka anak itu akan dibinkan dengan bapaknya yang bersama dengan ibunya itu. Walaupun secara syubha. Ya, walaupun secara syubha. Faham contohnya tuan? Ada A, B, C, D. A, B, C, D. A ni patut kahwin dengan C, B kahwin dengan D kan? Contoh A kahwin dengan C, B kahwin dengan D. Tiba-tiba A terkahwin dengan D, B terkahwin dengan C. Maka bila lahir anak dipastikan mengandung, maka C ni mengandung anak itu dibinkan dengan A walaupun suaminya adalah B. Maka itu tidak dihukum kerana tak sengaja tuan-tuan. Dipanggil watu' bi syubhah. Ya, perhubungan yang berlaku tanpa disengajakan. Allahu akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Baik tuan-tuan, balik kepada kisah ini, berzina dengan perempuan yang suaminya punya perhubungan dengan lelaki tersebutlah. Jiran contohnya, adik-beradik contohnya, rakan sekerja contohnya. Pendek cerita orang tu dikenali lah. Berzina dengan perempuan yang dikenali suaminya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini dosa paling besar lah tuan-tuan. Yang ketiga, dalam hadis yang lain Nabi SAW telah menjelaskan bahawa dosa besar itu adalah syirik pada Allah dan buat derhaka pada bapa. Kebanyakan hadis dosa besar ni kita akan lihat pertama sekali syirik pada Allah. Kemudian Nabi jelaskan konteks dia berbeza-beza. Ada derhaka pada bapa, berzina, mencuri dan sebagainya. Yang keempat, hadis Abu Bakar, iaitulah dalam pertanyaan kepada Nabi, Nabi menjawab itu persaksian palsu. Ni dosa menipu. Kan? Seorang tu balik ke luar negara, dia sepatutnya membawa degree dan bidang tertentu tapi dia gagal masa belajar. Zaman dulu-dulu mereka senang buat sijil palsu. Pergi mana buat sijil palsu, balik kata memang graduate daripada universiti tu. Orang pun tak tahu, orang pun ambil. Dia belajar tapi gagal tuan-tuan. Maka orang ini kemudian balik bekerja, jadilah bidang-bidang tertentu. Tak kisahlah apa sekalipun lah. Bekerja, kemudian dia bawa sijil palsu sebenarnya. Apa hukum pendapatan dia tuan-tuan? Pendapatan tu haram. Tapi takkan dia nak beritahu orang. Kalau dia seorang doktor pakar, sebagai contohnya, takkan dia nak beritahu orang. Saya sebenarnya tu tak gagal masa degree tu. Saya balik, saya bawa sijil ataupun sertifikat palsu ni, Kementerian Kesihatan mau terima jadi doktor. Kemudian kerana committed, dapat sambung master, dapat jadi doktor pakar. Padahal dulu gagal. Adakah orang sedemikian dia kena beritahu pada khalayak tentang kesilapannya? Jawapannya tidak tuan-tuan. Haram baginya pergi beritahu orang pula. Dia ada kualiti, cuma dia gagal. Peringkat itu dia nak bertawab kepada Allah dan hendaklah memberikan 30% daripada pendapatan dia kepada Islam, kembali semula. Apa sebab 30%? Kerana ada banyak perkara yang menyentuh tentang 30% ni. Wathuluthu kathir sebagai contohnya. Jadi kalau pendapatan dia selama 10 tahun dia menyedari dia melakukan kesilapan tersebut, katalah pendapatannya selama itu sebanyak 1 juta, maka kena bayar 300,000 kepada Islam. Tanpa beritahulah, ini saya sebenarnya dulu saya menipu orang, tak payah tak cerita pada orang. Ia umpama seorang yang menaiki kapal, di tengah-tengah kapal, tengah-tengah lautan, dia beritahu pada pekerja, pada semua pekerja dia atas kapal, minta maaf kapal ni sebenarnya kapal curi, jom kita tenggelam. Kena makan dengan ikan paus tuan-tuan. Kena makan dengan ikan jerung nanti, tak boleh hukumnya. Dosa itu engkau dengan Tuhan. Taubatlah kepada Allah dan kembalikan hak Allah. Lagi yang kelima berkaitan dengan dosa besar ni, Nabi telah menyatakan bahawa dosa besar itulah mempersekutukan Allah dan derhaka kepada ibu bapa. Kemudian Nabi menekankan lagi tentang kewajipan menghindari persaksian palsu dan penipuan.
Jadi di sini para ulama berbeza pendapat tentang persoalan berkaitan dosa-dosa besar. Jadi dosa besar ni adalah perkara yang akan mengakibatkan seorang itu dihukum di dunia ataupun di akhirat. Di dunia kalau diketahui maka akan dihukum dengan tegasnya. Dan lebih berat lagi di akhirat, neraka Jahannam untuknya. Jadi Abu Talib Al-Makki berkata, dosa-dosa terdiri pada 17 macam, 17 perkara. Berkaitan dengan hati iaitu syirik kepada Allah. Berkaitan dengan hati juga terus-menerus melakukan maksiat, berputus asa daripada rahmat Allah dan merasa aman dari tipu daya Allah. Berkaitan lisan pula persaksian palsu, menuduh wanita melakukan zina, sumpah palsu dan sihir. Berkaitan dengan perut, minum arak, makan harta anak yatim, makan riba. Berkaitan dengan aurat, zina dan homoseks, lesbian dan sebagainya. Berkaitan dengan dua tangan, membunuh dan mencuri. Berkaitan dengan kaki, melarikan dia daripada peperangan dan pergi ke tempat-tempat yang haram. Berkaitan dengan seluruh badan, derhaka kepada ibu bapa. Dosa-dosa ini biasa bertambah dan juga boleh berkurang. Jika seorang memukul dan menyiksa anak yatim, maka dosanya jadi lebih berat daripada sekadar makan hartanya. Kata Abu Talib Al-Makki. Jadi tuan-tuan yang boleh sekalian, jadi ada macam-macam dosa yang dimaksudkan sebagai dosa besar ni. Pendeknya, satu perkara yang melayakkan seorang dihukum dengan hukuman yang berat di dunia, apatah lagi di akhirat. Baik tuan, setakat ini saja untuk renungan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan melatih suat Zahrin Zakaria dapat dikongsi kepada teman-teman kita yang lain. Jangan lupa ya, ingatlah kurma Ajwa Zahran Travel. Ingatlah kurma Mekjol daripada Zahran Travel. Dapatkan, jadikan dia makan rutin harian, kerana hadis mengatakan orang rumahnya tidak ada kurma akan sentiasa kelaparan. Didiklah anak kita untuk makan makanan Rasulullah SAW ini. Rasulullah makan sebiji, kadang-kadang kongsi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Boleh berpuasa satu hari. Dengan kepanasan di Mekah, di Madinah itu Nabi dapat bertahan. Sallallahu alaihi wasallam. Inilah kurmanya tuan-tuan. Kurma Mekjol yang besar ni. Ini kurma Ajwa yang disabdakan dapat menghindari sihir dan juga racun. Ya, jadikan dia makan harian kita. Jangan biarkan rumah kita kosong dari kurma. Tamar Begitu juga kami ada produk Habatus Sauda Birka. Dapatkan daripada Zahran Travel. Nanti lepas raya nanti saya akan mula mengajar kitab ni tuan-tuan. Juga tuan-tuan boleh dapatkan daripada Zahran Travel. Al-Adabul Mufrad. Karya kedua penting Imam Bukhari selepas Sahih Bukhari itu sendiri. Ini kitab kaitan dengan akhlak. Kita nak belajar tuan ya. Kitab Imam Bukhari namanya Al-Adabul Mufrad. Kami dapatkan daripada Zahran Travel. Jadi tuan-tuan, terima kasih atas kehadiran tuan-tuan pagi ni. Jangan lupa share video ni, ada tuan-tuan dapati padanya ada manfaat untuk sekalian orang di luar sana. Nanti kita belajar lagi daripada kitab Ihya Ulumuddin ya. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم يسرك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة وتوفنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. Ya Allah, kami mohon kepadamu kekuatan untuk melakukan taat, kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Ya Allah, jadikan kami cinta kepadamu, cinta segala amalan mendekatkan diri kepadamu. Ya Allah, jadikan kami mencintai golongan miskin, fukara. Bantulah kami untuk mentaatimu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari-hari Ramadan yang terakhir ini, bantulah kami untuk membaiki amal salih kami kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih sahabat dari Singapura pun ada, Mas Roha, Suzy Daniel, Noina Syakira, Aziz Taifur. Terima kasih semua. Jangan lupa kongsi pada tuan-tuan kita yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.